Dia menjadi isu, orang kata nikah macam ni tak sah, boleh membawa kepada perzinaan. Bagi saya ni kenyataan sangat berat, sebab majoriti ulama kata siapa bila pengantin lelaki itu jawab qabiltu, aku terima, maka sah dah nikah tu. Pendapat sahih ataupun muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau tak sebut perkataan nikah memang tak sah, tetapi perlis dia tidak terikat dengan mazhab Syafi'i. Itu kena ingat, perlis tidak terikat ke mana-mana mazhab. Tuan-tuan tahu di negeri Perlis berlaku baru-baru ini teguran dan kritikan bagi segelintir ustaz ke atas akad nikah yang telah dijalankan oleh Datuk Mufti. Datuk Mufti itu wali hakim, kan? Dan Datuk Mufti pun sudah berpesan kepada pengantin supaya bila jawab sebut aku terima nikahnya. Tetapi ketika menjawab pengantin tu mungkin dia gugup, dia tertinggal perkataan nikahnya, dia tak sebut. Padahal Datuk Mufti dah sebut dah benda tu, dia tak sebut kerana terlalu gugup dan sebagainya. Sebab menikah ni tuan-tuan bukan main-main. Nikah kali kedua, kali ketiga pun gugup dia tak ada. Orang perempuan dia tak faham bab ni, orang lelaki je faham bab-bab nikah ni, kan? Jadi bila dia nikah kali kedua, kali ketiga dia gugup, jadi dia tak jawab, tak terjawab, tak tersebut. Jadi dia menjadi isu, orang kata nikah macam ni tak sah, boleh membawa kepada perzinaan. Bagi saya ni kenyataan sangat berat, sebab majoriti ulama kata siapa bila pengantin lelaki itu jawab qabiltu, aku terima, maka sah dah nikah tu. Pendapat sahih ataupun muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau tak sebut perkataan nikah memang tak sah, tetapi perlis dia tidak terikat dengan mazhab Syafi'i. Itu kena ingat, perlis tidak terikat ke mana-mana mazhab. Ini kena akui lah. Dan perlis telah dijelaskan, ditegaskan oleh Datuk Mufti bahawa kita beramal dengan pendapat majoriti ulama. Jadi benda tu dah selesai, tapi dia ukit lagi. Lepas tu dia sarangkan asal masalah kahwin ikut mazhab Hanafi dengan tidak ada wali. Sudah ada orang perempuan sekarang cuba mengahwinkan dirinya sendiri tanpa wali bila dengar bahawa boleh kahwin tanpa wali ni. Ini adalah mazhab Hanafi, tapi dengan syarat-syarat yang ketat lah. Kalau cuba tuan-tuan bayang, kalau orang-orang perempuan di negeri kita, negara kita ni ikut mazhab Hanafi berkahwin, jawabnya dia pergi belajar universiti, dia buat balik tok lelaki, buat balik suami. Kita tanya ni siapa dia? Suami saya. Bila menikah? Minggu lepas kita menikah dah. Kita tak ada wali, kita pakai lafaz sendiri. Jengkreng. Barak. Seorang balik bawa tok lelaki. Hak lelaki pula bawa balik bawa isteri. Mak tanya ni siapa? Isteri saya. Macam mana kamu kahwin? Lafaz sendiri. Kami berdua-duaan di bawah pokok mengkuang. Ketika itu kami melafalkan. Lagi banyak jengkreng. Barak masyarakat. Jadi jangan kita keluar satu pendapat jadi huru-hara orang. Jadi bagi saya tidak perlu disentuh apa berlaku di negeri Perlis. Perlis lebih tahu apa berlaku di negeri ini. Datuk Mufti sendiri dah lah, kita nak petika apa ke benda lagi. Dan itu pendapat majoriti ulama. Dan negeri ini sebenarnya tidak terikat dengan mazhab Syafi'i. Kalaulah majlis pernikahan itu dibuat di negeri lain nak pertikaian bolehlah, tapi ini di sini dah selesai. Kenapa isu itu perlu? Jadi ada salah saya nampak ini seolah-olah ada agenda lain. Dia sebalik krisis yang berlaku. Benda khilaf yang boleh kita toleransi, tiba-tiba jadi tak toleransi, akan jadi berat sebelah. Jadi saya bimbang takut ada jadi sampai tahap unsur melampau. Melampau macam mana? Tuduh perkahwinan itu sebagai berzina. Macam mana perasaan pengantin tuan-tuan kalau orang kata perkahwinan yang dibuat tu kahwin tidak sah? Cuba tuan bayar. Pengantin tu macam mana? Dan dalam kes itu pengantin bukan Islam, masuk Islam. Dia mula-mula nak belajar Islam. Dia dah menghadapi cabaran tuduhan berat daripada orang Islam. Dia dengan alim di kalangan masyarakat Islam, tapi tidak mahu toleransi. Padahal pendapat itu masih khilaf ulama. Khilaf ulama ni tuan, tak ada khilaf ulama. Sebelum ni kita dah cerita lah, orang yang tawaf. Orang tawaf tu Kaabah dia kata tak sah. Kita ikut pendapat yang kata sah. Selesai masalah. Kenapa dalam pendapat ini, dalam kes kita melafalkan nikah, kita tak boleh ikut pendapat yang mengatakan sah? Banyak tuan-tuan dalam masyarakat kita yang mana menurut muktamad mazhab Syafi'i tidak sah. Menjual cacing dan juga lintah. Menjual cacing dan lintah itu berdasarkan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak sah.
Tetapi sekarang ni banyak peniaga jual cacing dan lintah. Cacing diternak besar-besaran, lintah juga diternak besar-besaran. Berbagai jenama cacing diternak sekarang. Berbagai jenama lintah diternak dan dijual untuk kosmetik, bukan untuk makan ulang nasi kerabu kan. Ya, kalau tidak jeng yang tak nak makan nasi ni datang apa pula ni? Oh, ini lintah. Buat cucuk nasi kerabu bukan. Yang diguna untuk kosmetik. Muktamad mazhab Syafi'i tak boleh. Bahagian mazhab Syafi'i kata boleh, mazhab lain kata boleh. Banyak dalam fatwa Malaysia ni kita tidak terikat, walaupun negeri itu mengatakan mazhab yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Kita tengok di dalam fatwa Selangor, tengok dalam fatwa Jakin, semuanya mengharuskan kita menjual beli lintah untuk kegunaan kosmetik. Mana ni? Bukan mazhab Syafi'i. Muktamad kata tak boleh. Masuk zakat gaji, muktamad mazhab Syafi'i tak ada. Maka Perak menghukumkan zakat gaji itu tak ada, tapi diputuskan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan berbagai jabatan mufti lain lagi, zakat gaji kena, termasuk perlis pun kena. Ini bukan pendapat muktamad mazhab Syafi'i, tetapi dia boleh tambah maslahah menjadi satu pendapatan kepada negara, kepada negeri.